Dah nampak dah? Nampak. Okey. So, saya teruskan je. Benda ni lebih kepada overview lah. Kalau kita nak memahami secara lanjut every detail things dalam buku tu, kita mungkin perlu ada sesi yang lebih panjang lah. Kita go by topic. Okay, jadi saya teruskan dengan kita punya flow. Jadi untuk skim latihan pengakap kelana laut ni, di beza dia kita ada lencana yang berunsurkan kepelautan lah. Macam biasa kita ada lencana keahlian, kita ada vigil dan pelantikan pada peringkat awal, kemudian kita ada 3 lencana wajib, kemahiran, perkhidmatan dan pengembaraan. Dan kita ada 5 lencana elektif yang kita pilih satu saja, sama ada kepimpinan, ICT, penyelamat nyawa, aktiviti ekstrim atau keusahawanan. Dan di akhir tu kita boleh ambil lencana nakoda kelas 2 diikuti oleh lencana nakoda kelas 1. Kemudian bila semua ni kita dah ada, kita akan dianugerahkan dengan rambu kelana. Jadi mulai daripada tahun lalu, kita juga memasukkan bushman tong. Jadi maksudnya sistem dia jadi macam pengakap remaja lah. Maksudnya selepas kita memperolehi 5 lencana tertinggi pengakap remaja, kita akan dapat rambu kuning, dan lepas tu kita akan ke penarapan pengakap raja. Di situ kita akan memakai bushman tong bila kita dah lulus lah. So dalam kes ini kita akan memakai bushman tong berwarna merah apabila kita dah lulus penilaian anugerah BP, dan akan memakai epaulet anugerah BP seperti yang terdapat dalam rajah. Okay, setakat ni ada apa-apa kemusykilan ke tentang kita punya jadual ni? Boleh proceed ke? Brother Raimi dia pergi tandas ke? Ada je. On. Teruskan. Kena respon lah kan. Mana tahu dah disconnect ke. Maxis kat sini bukannya baik sangat. Okay. So, kita teruskan. Kita pergi lencana nakoda kelas 2. Jadi, selepas kita menyelesaikan lencana-lencana kelana yang lazim tu, 3 lencana wajib, 1 lencana pilihan. Jadi, kita start kita punya involvement dengan Sea Rover ni dengan lencana yang kita panggil sebagai lencana nakoda kelas 2. Jadi lencana nakoda kelas 2 ni dia ada 5 elemen. Yang pertama tradisi kepelautan, yang kedua navigasi dan kerja carta, yang ketiga kerja tali temali, yang keempat rutin pelaut, dan akhir sekali projek perintis laut. Jadi kita go secara laju lah apa yang dimaksudkan dengan tradisi kepelautan. So just sebagai intro, dunia kepelautan ni dia ada sikit beza dengan dunia di daratan lah. Disebabkan most of the time dia orang berlayar dan biasanya mengambil masa yang lama. Dia ada dia punya sistem sendiri lah. Dan sistem ni kita warisi daripada zaman dulu yang serba tidak moden. Jadi itu menyebabkan kita ada tradisi ni sekarang. Okay, yang pertama berkaitan dengan bosun pipe. Bosun pipe ni dia ataupun whistle bosun ni dia asalnya adalah satu tanda authority, tanda pangkat yang ada di atas kapal. Kat sini saya ada satu whistle bosun yang akan saya share lepas saya saya bukan share whistle bosun tu, saya akan share dia punya rupa lah. Jadi yang saya akan tunjukkan selepas kita habis kita punya pembentangan. Jadi dalam kes ni whistle bosun ni digunakan untuk menyampaikan arahan-arahan kepada anak kapal. Bunyinya sangat langsing. Jadi dia boleh didengar dalam jarak yang agak jauh lah. Jadi zaman moden ni mungkin benda ni tak perlu lagi untuk digunakan secara intensif sebab kita ada PA system dan sebagainya, tapi dia stay as part of the naval tradition lah. Jadi dalam kes ni semasa peringkat muda dan remaja kita dah ada ajarkan beberapa jenis tiupan, seperti general call, pipe the side dan sebagainya yang ada maksud-maksud tertentu. Yang ini kita fokuskan kepada 3. 3 yang pertama kita sebut sebagai wiki-wiki. Jadi wiki-wiki ni adalah untuk membangunkan orang daripada tidur pada waktu pagi. Kemudian pipe down dia adalah untuk menyuruh anak kapal tidur pada waktu malam. Dan hands to dinner ni adalah untuk memanggil orang makan. Tak mesti dinner saja, lunch pun boleh, breakfast pun boleh. Jadi yang ini kita perlu tahulah bagaimana. Yang kedua, kita menerangkan tentang sistem masa awasan. Sistem masa awasan. Kenapa kita ni kena ada awasan ni di kapal?
Sebab pertama sekali kita dekat kapal ni bukannya kita macam atas jalan raya. Jalan raya dia ada garisan dia yang kita boleh nampak, ada lampu isyarat. Itu pun kita masih memerlukan diri sendiri untuk melakukan awasan. Kita ada side mirror, kita ada cermin pandang belakang dan sebagainya. Dan kita ada lampu signal. Semua tu untuk bagi pengguna-pengguna jalan raya ni aware tentang keberadaan orang lain yang ada atas jalan raya tu. Jadi untuk watch system ni adalah masa anak kapal bergila-gila berjaga untuk memerhatikan sekeliling kapal. Jadi itu penting sebab apa, kadang-kadang ada kapal lanun ke yang kita tidak nampak kan. Especially kalau kita tidak pakai radar, kita pun tak sedar ada orang akan approach kita kan. Jadi dekat sini sistem awasan tu penting. Kemudian sistem mengetuk loceng kapal. Okey, pada zaman dahulu kita tak ada alarm, kita tak ada jam tangan. Jadi anak-anak kapal ni dia mengetahui tentang masa di atas kapal ni apabila kita mengetuk loceng kapal. Berapa kali yang kita ketuk tu akan menandakan masa pada waktu tersebut lah. Kemudian yang keempat, menerangkan tentang definisi dan aplikasi unit sukatan yang digunakan di laut seperti nautical mile, cable. Sorry Almi, termute. Unmute balik your mic. I mute you. Sekejap. Dah berapa lama kita mute ni? Daripada awal tadi ke? Tak. Sekejap je. Sorry. Okay. Sekejap. Okay, dah nampak balik Okay. So, kemudian kita ada macam-macam lah Kalau dekat kapal ni, kita gunakan terma yang berbeza lah Contoh macam galley. Kita gunakan galley tu untuk dapur. Dan macam-macam lagi lah. Port, starboard dan sebagainya. Jadi, sebagai ahli kelana laut ni, kita bukanlah kena tahu semua. There's no limit to this. Sebenarnya kita ada satu dictionary pasal terma laut ni saja. Jadi kita tak adalah tahu semua. Tapi janganlah kita tak tahu langsung kan. Kalau orang kata apa stern tu, apa port starboard, apa kita tak tahu, masthead kita tak tahu. Jadi itu menunjukkan kita tak peka lah tentang terma-terma ni. Yang kelima, lead line. Lead line ni dia sejenis alatan yang digunakan untuk mengukur kedalaman dasar laut lah sebelum kita ada sounding sonar dan sebagainya tu. Jadi kita pakai lead line. Dekat laut ni kita tahulah kita bukannya empat segi bukan macam kotak kasut kita punya bentuk boat kita atau kapal kita. Dia makin ke bawah, dia ada sampai ke dia punya hull tu, dia makin meruncing. Obviously kalau kita pergi ke kawasan cetek, jadi kapal kita akan terkandas kat situ dan dia akan jatuh to either side lah, sama ada ke starboard side ataupun ke port side. Jadi ini yang kita nak elakkan dengan penggunaan lead line tadi lah. Jadi lead line ni dia adalah satu tali yang hujung dia ada pemberat dan dia ada letakkan sukatan-sukatan lah. Okay, untuk memberitahu kita berapa sebenarnya kedalaman tu supaya kita ada extra sound sekejap. Okey, supaya kita ada orang kata kepekaan lah sama ada kapal kita masih boleh proceed atau kapal kita tak boleh proceed Okey. Yang keenam ni general system macam saya kata kat atas tadi lah Okey. So itu tradisi kepelautan lah. Tradisi kepelautan. Okey, kita proceed. Okey, yang ditunjukkan di sini kalau boleh nampak mouse dia, yang ini adalah sebuah bosun pipe lah ataupun whistle bosun tadi. Yang sebelah ni adalah lead line lead line, dan ini adalah loceng kapal yang biasa digunakan sekarang dalam istiadat kepelautan lah. Okey, dan ni pula adalah kita punya sistem awasan, salah satu daripada beberapa sistem yang ada. Yang ini kita bahagikan kepada dua pasukan, dua awasan. Okay, yang pertama antara pukul 8 malam sampai pukul 12 kita panggil first watch. 12 sampai 4 pagi kita panggil middle watch. 4 hingga 8 morning watch. 8 hingga 12 forenoon. 12 hingga 16 afternoon. Okay, 16 hingga 18 first dock dan 18 hingga 20 second dock.
Jadi kalau kita tengok secara imbas, kita nampak sebenarnya 5 yang pertama ni setiapnya dia ada jarak dia 4 jam. 4 jam untuk penggiliran antara pasukan awasan ni, tapi 2 unit yang terakhir tu, first dog dan second dog, dia cuma ada 2 jam. Kenapa dibuat begitu adalah supaya pada hari berikutnya pasukan tersebut tidak bertugas dalam tempoh waktu yang sama. Jadi ia membolehkan kita buat satu selangan supaya tim satu tadi mula hari pertama dia bertugas pada 8 malam hingga 12.30 malam, tapi pada hari esoknya 8 malam hingga 12.30 malam tim 2 yang bertugas. Okey. Jadi tapi ada lagi jenis-jenis lain seperti 3 tim dan sebagainya. Yang ni saya share secara ni sajalah. Okey. Jadi kita terus pergi kepada yang kedua. Yang kedua ni dia agak teknikal. Dia berkisar tentang navigasi dan kerja carta. Jadi navigasi dan kerja carta ni sangat penting pada kita sebab kita nak tahu ke mana laluan kita, bila kita boleh sampai dan sebagainya lah. Okey, jadi yang pertama ni dia soalan-soalan yang agak macam konseptual lah. Kita nak tahu apa pemahaman kelana laut kepada unjuran Mercator. Jadi unjuran Mercator ni dia adalah satu transformation daripada dunia yang berbentuk sfera kepada carta yang berbentuk 4 segi. Jadi itu yang dimaksudkan dengan unjuran Mercator atau Mercator projection. Jadi kita bukanlah nak kelana laut kita pergi terlalu detail, tapi dia kena fahamlah apa itu unjuran Mercator. Okay? Yang kedua, dia perlu fahamlah simbol dan singkatan yang digunakan dalam carta laut. Sama konsep dia macam kita nak mentafsirkan peta topografi. Kalau peta topografi, contoh kalau kita nak tahu dekat mana pokok kelapa sawit, ladang kelapa sawit, kita kena tahu macam mana simbol kelapa sawit tersebut kan. Kita dengan pengetahuan tu baru kita boleh mentafsirkan macam mana maklumat-maklumat yang ada dalam peta topo tu. Jadi di sini pun sama dekat mana yang ada wreckage ataupun kapal yang berada di bawah air yang kita tak nampak yang dah karam. Sebab benda-benda ni semua boleh menjadi obstruction kepada kapal kita dan boleh memecahkan kita punya boat atau kapal lah. Merosakkan ni. Macam yang kita paling senang ambil ni, semua orang pun pernah tengok cerita Titanic kan. Jadi Titanic tu dia karam disebabkan dia terlanggar iceberg lah. Jadi pada masa tu mungkin pengetahuan tentang hidrografi, tentang carta ni masih kurang. Tapi sekarang insyaAllah lah semuanya ada terkandung dalam carta-carta yang telah disediakan. Okey, yang ketiga ni menguraikan tentang konsep variasi, deviasi, sisihan kompas dalam kerja carta. Jadi kita dalam pengakap pun kita ada belajar tentang apa itu utara benar, utara grid, utara magnet. Jadi variasi ni dia adalah konsep yang berkaitan dengan perbezaan utara tadi. Sebab apa dengan kapal ni kalau kita tidak membuat pembetulan kepada kompas error ni, kita akhirnya akan pergi ke tempat lain lah. Dan di setiap carta tu dia ada menunjukkan lah berapa darjah dia punya variasi, deviation tu. Yang keempat ni definisi leeway. Leeway ni adalah perubahan laluan kapal kita yang disebabkan oleh angin. Jadi dia kena memahami leeway tu apalah. Dia lebih kepada soalan fun facts lah ni kalau nombor 4 ni. Yang nombor 5 ni dia menerangkan jenis-jenis boyaan. Boyaan atau boyage ni dalam bahasa Melayu kita panggil dia pelampung pandu. Pelampung pandu. Jadi kalau kita pergi ke laut tu dia adalah boya warna hijau, boya warna merah, boya warna kuning. Semua ni ada dia punya maksud-maksud tersendirilah. Jadi dekat atas carta pun dia ada menunjukkan kedudukan boya-boya ni di mana supaya bila kita nampak kita boleh menggunakan dia sebagai alat untuk menentukan kedudukan kapal kita atau vessel kita di mana. Jadi bila saya mengajar di kerja-kerja carta ni kepada pengakap remaja pun dia mungkin agak sukar untuk dipahami pada 5 minit yang pertama, tapi selepas kita bagi tahu dan tunjukkan yang ini adalah channel untuk masuk pelabuhan contohnya. Dan di kiri dan kanan tu ada boya-boya yang telah ditandakan. Kalau kata boya starboard dia ada G, green. Kalau boya port dia ada R, red. Jadi dekat situ kita punya peserta akan lebih mudah faham lah.
Okey, kemudian yang keenam, menerangkan sistem kelipan lampu yang digunakan di rumah api. Rumah api dan peranan rumah api dan tanda rasuah utama. Again, kedudukan ataupun kewujudan rumah api dan tanda rasuah utama ni, light beacon ni adalah disebabkan kita bukan seperti di atas jalan raya lah. Kita di laut ni memerlukan benda-benda ini sebagai panduan. Sebagai panduan. Secara umumnya kita tahulah rumah api tu biasanya diletakkan di tempat-tempat berisiko kan. Kalau apa zaman dahulu tu kalau kapal lalu kat situ, kalau tak ada rumah api tu mungkin dia akan terlanggar batu dan pecah lah. Jadi konsep masih sama lagi dan setiap rumah api di Malaysia ni pun dia punya kelipan dia adalah unik. Jadi jenis kelipan tu ada dinyatakan dalam Carta Nautica. Jadi dekat situ bila kita baca dan kita tengok lampu tu punya kelipan, kita akan dapat mengetahui kedudukan kita di depan rumah api mana. Jadi dekat situ dia membantu kita. Bukannya macam contohnya rumah api dekat Bukit Melawati, dia flash 3 kali dalam masa berapa second. Okey. Dan ada pula rumah api dekat Tanjung Tuan yang sama. Tak ada. Dia punya kelipan dia tidak sama. Berapa kali dia berkelip dalam masa 10 second ke contohnya, berbeza antara satu sama lain. Okey, kemudian kita ada nak tahu juga macam mana Kelana nak menunjukkan kaedah untuk menentukan kedudukan kapal di laut menggunakan carta lah. Okey, kita guna kaedah persilangan ke daripada tanda arah aid navigation yang kita ketahui. Okey, contohnya kita nampak dekat situ ada rumah api, dekat sini kita nampak ada laluan boya pelabuhan. Jadi kita boleh buat persilangan lah. Sama macam kita buat peta topografi punya persilangan, dan ada konsep-konsep lain juga yang seperti dead reckoning dan sebagainya, yang itu agak detail kita boleh ajar dalam dalam kelas lah. Kemudian melakukan kerja carta bagi memplot haluan kapal mengikut arahan penilai menggunakan alatan-alatan yang sesuai. Jadi kita akan bagi satu carta. Secara basic dia kita akan bagi dia beberapa poin lah. Beberapa poin. Jadi daripada poin tu dia akan menentukan di mana kedudukan poin tu. Jadi dalam carta ni kita menentukan kedudukan dia agak berbeza sikit dengan peta topografi. Peta topografi dia ada 2 nombor biasanya, 22, 23, 24. Lepas tu dekat latitude dia, longitude dia mungkin dia ada 16, 17, 18 dan kita combine dua-dua ni. Jadi untuk kita punya kedudukan di carta ni, kita bagi dia melalui penandaan degree, minit dan second. Degree, minit dan second. Jadi contohnya untuk latitude, latitude dia 0 degree pada khatulistiwa. Jadi bila dia pergi ke utara, dia akan jadi 1 degree, 2 degree, 3 degree ke arah utara. Dan kalau dia pergi ke hemisfer selatan, dia akan jadi 1 degree, 2 degree, 3 degree ke arah selatan. Okey. Jadi secara maksimum dia akan pergi paling lebih pun 90 degree lah. 90 degree utara dan 90 degree selatan. Jadi dalam kes kita di Malaysia ni, kita menggunakan 2 degree lah. Kedudukan kita 2 degree sebab equator kita di Palembang. Okey, jadi 2 degree tu dia ada 60 minit. Bukan 2 degree, 1 degree. 1 degree ni ada 60 minit. 60 minit. 60 minit ni ada, setiap 1 minit ni ada 60 second, 60 saat. Jadi dengan itu kita akan dapat kedudukan kita dengan begitu precise lah. Okey, jadi alatan-alatan yang kita gunakan ni nanti kita akan tunjukkan dalam next slide. Okey, jadi sebenarnya dalam kepelautan ni dia tidaklah begitu complicated. Kita kena hands on dan kita insya-Allah akan faham. Sebab macam saya katalah, biasanya saya mengajar pengangkat remaja tidak berapa susah lah untuk diorang faham. Jadi sebab benda-benda ni simple dan kita pula dah biasa menggunakan GPS sebab konsep representasi kedudukan ni untuk Carta Nautica ni tidak berbeza jauh dengan GPS. Okey. And sambung sikit lah, on longitude side kita ada 0 degree. 0 degree kita, dia memang bila kita macam bercakap seorang ni kita macam risau. Okey lah, saya tanya soalan. 0 degree kita kat mana longitude? Ada orang boleh jawab tak? Ada orang boleh respon. 0 degree kat mana?
Tengah. 0 degree. Utara. 0 degree kat mana? 0 degree. Tengah, utara. Jawapan tidak tepat. Di mana? Kat mana 0 degree? Longitude. Okey, 0 degree longitude ni. Longitude. Greenwich. Okey. 0 utara, 0 degree longitude adalah di Greenwich. Greenwich satu tempat di UK. Jadi mana-mana tempat yang berada di sebelah timur Greenwich, kita akan baca dia dengan hujung tu ada timur. Seingat saya lah, Malaysia ni 101 degree timur. Sebab kita berada di timur daripada Greenwich. So kalau kita berada di kawasan Afrika Barat, Eropah Barat dan benua Amerika, dia adalah di sebelah barat Greenwich lah. Jadi bila dia membaca longitude, kat hujung dia ada west. Jadi dan diorang akan berjumpa di garisan tarikh antarabangsa 180 degree di lautan Pasifik. Okey, jadi itu daripada segi melakukan kerja carta lah. Tak apa, nanti pembaris selari tu kita akan tengok dalam next slide. Okey, yang ke-9, menghuraikan peranan Jabatan Laut dalam hal-hal pelayaran. Okey, Jabatan Laut ni dia adalah satu jabatan yang mentadbir hal ehwal pelaut. Dia yang akan menentukan kandungan notice to mariners. Jadi dan macam mana hal ehwal pelaut di pelabuhan dan sebagainya. Even semasa PKP baru-baru ni pun ada banyak notis-notis yang dikeluarkan oleh Jabatan Laut supaya pelaut-pelaut yang nak singgah tu dia comply dengan kita punya regulation. Jadi yang ini seorang kelana laut tu dia kena resourceful lah. Bagi saya tak ada susah sangat pun. Kita pergi dekat laman web Jabatan Laut, dia ada tunjukkan apakah peranan-peranan Jabatan Laut. Yang ke-10, menerangkan kegunaan sextant dan teknik-teknik untuk menggunakannya. Jadi sextant ni benda yang membolehkan kita tahu kedudukan kita di mana. Okey. Dia adalah sejenis alat yang unik sebab kita mengukur darjah antara matahari dengan horizon. Okay, dan actually agak rumit juga nak menggunakan dia, tapi once kita dah belajar pun tidak begitu sukar lah. Jadi yang ini perlu ada dalam kelas. Saya secara peribadinya mempunyai satu sextant yang lebih kepada souvenir level lah. Saya rasa kalau sextant yang sebenar tu, saya rasa skipper Norma ada simpan satu. Jadi kita mungkin boleh boleh pinjam dengan skipper Norma nantilah. Okey. Jadi yang ke-11, menerangkan kepentingan ilmu astronomi bagi seorang pelaut. Jadi of course lah, daripada pelaut ni pendekatan dia sama macam kita berada di atas darat lah. Kenapa ilmu astronomi ni penting? Sebenarnya sebab kita nak menentukan kita punya pasang surut air laut. Okey, sama ada hari tu pasang besar ke ataupun macam mana, nip tide ke. Okey, dan adakah pada buruj tertentu kita boleh tahu direction ke, sama ada kita tengok orient ke dan sebagainya. Jadi dekat situ kepentingan ilmu astronomi bagi seorang pelaut lah. Dan of course kita boleh menggunakan dia untuk menentukan masa jugalah. Okey, jadi next slide ini yang pertama ini adalah kita panggil dia single hand divider. Single hand divider dia kalau dalam set geometri itu orang panggil jangka tolok lah. Jadi yang ni dia biasa digunakan dalam carta. Beza dia dengan jangka tolok yang dalam set geometri tu, dia punya jarum tu tidak begitu tajam lah. Kalau set geometri tu memang berlubang-lubang carta kita jadinya. Okey, yang ini di bawah ni adalah pembaris selari atau kita panggil sebagai parallel ruler. Parallel ruler ni biasa kita macam-macam lah kegunaan dia di atas carta. Yang penting kita nak tengok daripada skala tepi kedudukan tu yang ada degree, minit dan saat tu, kita nak pastikan dia lurus. Lepas tu kalau kita nak menentukan haluan, kita nak menyamakan dia dengan darjah pada rose compass. Rose compass pada carta ni jenis yang macam ni. Kita nampak kompas yang ni. Okey, kompas yang ni kita panggil dia rose compass. Ni contoh carta ni, dia ada 3 rose compass. Tujuan dia untuk tentukan bearing. Okey, buku yang di atas ni adalah buku MAL 1. Okey, lambang dan kata singkatan. Untuk memahami carta tu, kita boleh baca buku ni lah. Dia ada satu buku tak berapa tebal. Okay, dalam tu ada menunjukkan lah setiap simbol tu apa maksud dia. Okay, setiap simbol yang terdapat dalam carta tu apa maksud dia. Kemudian jadual pasang surut ni, ini adalah untuk kita tahu pasang surut lah, untuk kita menjalankan aktiviti di laut.
Okey, bila air tu pasang, bila air tu surut jadi pentinglah juga sebab macam kita di pantai barat semenanjung Malaysia ni, kita punya laut especially di Pelabuhan Kelang di Bagan Lalang semua dia surut jauh-jauh. 500 meter paling kurang. Jadi kalau kita nak naik ke darat time laut surut ni mungkin kita kena memikul sikit lah. Jadi itu tujuan dia. Okey, saya pergi yang ketiga. Yang ketiga mudah dan pendek saja. Dia kerja tali temali. Jadi bila kita jadi kelana laut ni, kita kena tahulah macam mana kita nak menjaga tali, macam mana kita nak menyimpan tali supaya tali yang digunakan tu tidak cepat rosak. Okey, jadi ini adalah senarai. Ini adalah senarai simpulan dan ikatan yang perlu disediakan oleh seorang calon lah. Okey, calon lencana nakoda ni kita ada buku sila, okey, kita ada pasdol, tindih kejap, himpit, pemati selit, tapak kucing, tindih kasih lari, tindih kasih Perancis, pulih, sambat mata, simpulan kelapan, balak, pengail, ngah, pemati barat, tindih kasih gelung, genggam monyet, sambat balik, sambat pendek. Jadi tak jauh beza sangat dengan apa yang ada dalam pengakap, okey, dan apa yang perlu diketahui oleh pengakap kelana. Ini adalah satu contoh frame bukan ikatan-ikatan tu semua ada di situlah, tapi kalau kita nak ahli kelana kita present, dia kena buat satu noting chart, noting board yang macam ni lah. Okey, itu untuk yang ketiga. Yang keempat untuk rutin pelaut. Rutin pelaut tak banyak, kita ada 8 je. Okey, yang pertama dia kena tahu menyediakan genggam monyet pada hujung tali. Biasanya digunakan pada heaving line lah, tali buangan. Tali buangan ni dulu-dulu tali ringan yang digunakan untuk menyampaikan tali besar daripada kapal ke jeti. Kita nak baling tali besar tu kita tak mampu, jadi kita ikatkan dia dengan tali kecil. Tali kecil ni yang kita lempar. Even dalam US Navy sekarang pun masih ada lagi pertandingan melempar tali buangan ni, heaving line. Yang ketiga, melakukan demonstrasi merapatkan bot ke jeti dan merapatkan bot kepada bot yang lain lah. Jadi ini biasa saya tunjukkan kepada kelana-kelana kita semasa di pulau lah, senang di mana tempat ada jeti. Okey, macam mana kita nak melabuhkan nak merapatkan bot ke jeti tu, apa yang kita kena buat supaya jeti tak rosak, bot pun tak rosak. Dan kemudian bila jeti tu dah fully occupied, biasanya kita akan go alongside dengan bot yang lain. So macam mana pula kita nak buat benda itu. Okay, yang itu diorang kena tunjukkan lah. Yang keempat, menunjukkan kaedah menambat bot pada jeti. Okay. Yang ni normal lah. Maksudnya kita ikat dia supaya dia tidak hanyut lah. Okay, ada teknik-teknik dia, bukan main ikat je. Okay, yang kelima, menerangkan kepada penilai tentang fender. Fender. Okay, soalan saya, apa ini fender? Ada idea tak? Rasa macam dah disconnect ni sebab macam tak ada suara. Hello, testing. Ada lagi? Ada lagi? Okay bro, jawab apa itu fender? Siapa suruh dia menyahut kan? Okay. Fender ni bukan gitar. Gitar ada juga Fender Gibson, tapi ni bukan. Okay, Fender ni dia adalah satu alat seperti bantal peluk yang disangkut-sangkut di tepi bot untuk menyerap hentakan untuk menyerap hentakan. Saya macam punya pukul. Apa tu? Dia macam ni. Suara putus-putus. Apa dia? Dia macam bumper ke? Betul. Macam bumper. A fender is a bumper used to absorb the kinetic energy of a boat or vessel. Yes. Jadi apa itu tujuan dia kita letak sebab kalau fiber betul fiber dengan orang kata daya yang hanyutan yang kuat tu dia boleh pecah sebenarnya. Itu sebab kita ada fan. Kemudian menerangkan kepada penilai tentang 4 jenis sauh yang ada. Sauh ni ada banyak jenis dia cuma perlu pilih 4 dan terangkan macam mana sauh-sauh tu berbeza lah dari segi bentuk dan fungsi dia. Kemudian melakukan demonstrasi macam mana nak prepare sauh ni, nak ikat dia macam mana dan macam mana nak melabuhkan dia dari sebuah bot. Sebenarnya ni tak susah lah, orang yang biasa mancing pun dia kena labuh sauh juga kan. Jadi kita nak educate kita punya kelana tu mesti tahulah macam mana nak menggunakan sauh. Kalau tak, lambang je ada banyak sauh tapi dia tak tahu macam mana nak gunakan sauh.
Okey, yang ke-8 menerangkan prosedur yang perlu dilakukan oleh kapal apabila berada dalam keadaan melabuhkan saur. Jadi bila kapal berlabuh, okey, di mana tempat yang dia boleh anchor, dia kena melakukan sesuatu untuk menunjukkan dia tengah anchor lah. Okey. Dia sama je dengan konsep bendera Interco Alpha Zulu tu kan. Jadi bila kita naikkan bendera tu, orang lain tahu apa yang kita tengah buat. Okay, jadi prosedur yang sama pun perlu dilakukan bila kita anchor. Okey, ni contoh macam mana kita nak menambat mooring boat. Okey, yang ni fender. Okey, yang ni nak melabuhkan saur. Okey. Dan yang ini adalah contoh genggam monyet di hujung tali yang ringan lah. Okey. So yang terakhir sekali untuk lencana nakoda kelas 2 ni adalah projek perintis laut lah. Jadi ada 3 jenis projek yang perlu dibuat. Yang pertama, membina sebuah tiang mercu kapal mashead menggunakan buluh atau kayu yang boleh mengebarkan 3 bendera. Okey, dia lebih tiang bendera lah, tiang bendera kapal. Yang kedua, membina rakit berserta layar yang boleh menampung 4 orang bersaiz sederhana dengan jisim kira-kira 90 kg seorang. Okey, daripada bahan-bahan yang difikirkan sesuai termasuk bahan-bahan terbuang lah. Okey, ada contoh gambar dia dalam buku Progressive Pioneering karangan John Thurman. Okey, dan yang ketiga, membina sebuah bot daripada botol plastik atau bahan-bahan lain yang bersesuaian dengan dimensi sekurang-kurangnya 10 kaki panjang dan 4 kaki lebar serta melakukan demonstrasi di hadapan penilai. Okey, jadi ini contoh rakit lah. Tapi still rakit ni, rakit berlayar yang saya tunjukkan ni dia dalam sketching ni cuma digunakan oleh seorang. Jadi kalau boleh kita nak ada 4 orang. Ini contoh bot plastik, botol plastik, dan yang ini adalah contoh masthead kita. Okey. So itu je untuk lencana nakoda kelas 2. 40 minit. Okay. Untuk nakoda kelas 1 ni saya akan try pergi lebih pantas lah. Jadi nakoda kelas 1 pun ada 5 elemen. Yang pertama sekali komunikasi marine. Okay. Yang kedua keselamatan dan kecemasan di laut. Yang ketiga meteorologi. Yang keempat rule of the road, undang-undang lalu lintas laut. Dan yang kelima rekreasi marine. Okay. Jadi saya start dengan komunikasi lah. Okay, komunikasi ni ini tak adalah apa-apa bezanya dengan apa yang kita biasa buat semasa jota-joti, biasa dengan Cikgu Fauzan, dengan Cikgu Kevin. Okey, fonetik, Morse code, okey, semafor dan interco lah. Interco. Cuma yang ini kita selain daripada interco tu kita nak tahu, kita nak dia bagi sedikit penekanan dalam keadaan kecemasan lah. We require assistant, require medical assistant. Okay. Itu ada dalam kita punya bendera-bendera Alpha Zulu lah. Okay. Jadi kita tengok contoh dia. Okay, ini adalah fonetik daripada Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf sehingga Yankee dan Zulu. Okay. Tak tahulah dengar cerita baru-baru ni dunia hendak menghapuskan huruf Z. Mungkin lepas ni kita pakai bendera Alpha Yankee kot agaknya. Sebab Zulu dah tak ada, tak tahulah. Okey, ini adalah posisi seorang pelaut yang sedang menghantar isyarat semafor. Okey, yang ni adalah Aldis lamp yang diletak di atas kapal, biasa digunakan untuk menghantar kod Morse melalui cahaya lah. Okey, biasanya kita buat melalui cahaya atau melalui bunyi, dua-dua tu boleh. Okey, yang ini adalah interco flag yang ada di atas kapal lah. Okey, boleh digunakan secara bersendirian atau secara gabungan. Jadi kita lebih fokuskan kelana laut tu dia perlu tahu tentang maksud-maksud bendera tu secara sendirian lah. Okey, contohnya bendera Alpha apa, bendera Bravo apa. Okey, macam itu. Okey. Bab kedua dalam rencana nakoda kelas 1 ni adalah keselamatan dan kecemasan di laut. Jadi calon kita perlu boleh menerangkan kepada penilai tentang kepentingan melantik seorang penyelamat nyawa bertugas. Kenapa kita kena ada lifesaver on board ni? Okey, sewaktu menjalankan aktiviti air, dan apa nisbah yang sesuai antara jumlah penyelamat nyawa dengan jumlah peserta? Adakah 1:1000, 1:100 kan? Okey, jadi sebenarnya berapa? Yang tu dia kena tahu dan dia kena terangkan kepada penilai lah. Okey, yang kedua menguraikan tentang ancaman-ancaman kesihatan yang biasa berlaku di laut.
Contohnya yang pertama lemas. Lemas ni benda yang normal. Baru-baru minggu lepas ada bot nelayan terbalik di pantai Bacok, di perairan Bacok semasa sedang memancing. Ada 5 ke 6 orang yang lemas, ada 2 orang lagi yang belum dijumpai. Okey, hipotermia. Hipotermia, kehilangan haba berlebihan pun boleh menyebabkan kematian. Hipotermia ni biasa heat stroke. Heat stroke, stroke haba. Okey, kehilangan air berlebihan. Sun blindness. Okey, masalah penglihatan akibat pantulan cahaya matahari. Okey, sunburn yang paling biasa. Okey, kalau dulu dengan skipper Zili jadi merah, saya jadi hitam. Tak boleh nak buat apa dah. Okey. Kemudian ada sea sickness, mabuk laut, saltwater sore, kudis air masin, kemudian disengat hidupan laut berbisa seperti obor-obor atau dicederakan oleh haiwan pemangsa. Jadi ahli kelana kita perlu tahulah setiap ancaman-ancaman kesihatan ni bagaimana ia boleh berlaku, yang pertama. Yang kedua, dan sekiranya ia berlaku, apa tindakan yang kita perlu buat untuk membantu sekiranya orang lain yang kena lah. Kalau kita sendiri kena pun, kita kena tahu macam mana nak bertindak lah untuk menyelamatkan diri kita. Okey. Kemudian yang ketiga adalah melakukan demonstrasi posisi HELP di kolam renang. Yalah, kalau bukan di kolam renang, nak buat di laut terus pun boleh. HELP ni adalah heat escape lessening position ataupun posisi mengurangkan kehilangan haba. Jadi kita akan peluk tubuh kita untuk memastikan haba ni tidak terbebas lah. Okey, jadi itu HELP. Okey, 4, melakukan latihan untuk memasuki rakit keselamatan secara berkumpulan sekurang-kurangnya 4 orang. Okey, yang ni masa perhimpunan di Putrajaya tahun lepas pun kita ada bawa keluar life raft. Dalam kursus-kursus skipper basic pun kita ada tunjuk life raft. Dan biasanya yang ini polis marine atau APMM atau tentera laut, kalau kita minta bantuan dia boleh bantulah dengan life raft ni. Okey, yang kelima, menunjukkan demonstrasi untuk membetulkan rakit keselamatan yang terbalik. Kadang-kadang dalam keadaan kecemasan di laut, okey, bila kita buka rakit keselamatan tu dia upside down. Jadi kita kena tahu macam mana nak membetulkan dia balik supaya kita boleh menggunakan dia untuk menyelamatkan dirilah. Okey, yang keenam, menerangkan kepada penilai tentang jenis-jenis SWA atau flare yang boleh digunakan dalam keadaan kecemasan. Jadi SWA ni kita pun tahu kan SWA tu apa kan, dia macam mercun tapi dia ada api, api yang sangat terang. Okey, ada warna orange, ada warna merah. Jadi dalam keadaan kecemasan ni macam mana kita nak gunakan SWA ni. Okey, kemudian kita juga kena tahu tentang kegunaan EPIRB. EPIRB ni Emergency Position Indicating Radio Beacon. Jadi maksudnya kalau kapal karam, EPIRB ni dia akan menghantar radio signal kepada semualah, kepada yang ada di frekuensi menyelamat tu, dan dia orang boleh tahu kat mana kita berada. Jadi itu kepentingan EPIRB. Kemudian menunjukkan kepada penilai kaedah untuk melaporkan kecemasan menggunakan radio VHF. Ada dia punya protokol, ada dia punya ni nak sebut apa, pen ke, mayday ke. Jadi ada cara untuk melapor dia supaya kita boleh gunakan radio VHF tu ketika kecemasan. Okey, yang ke-9, menerangkan perbezaan antara PFD dengan life jacket. Ini soalan yang sangat popular, biasa ditanya pada semua orang, apa beza PFD dengan life jacket. Okey, sebab kebanyakan orang dia panggil PFD tu life jacket, tapi sebenarnya dia benda yang berbeza. Okey, nombor 10, menerangkan kepada penilai tentang keadaan man overboard dan bendera interco yang perlu dinaikkan dalam situasi ini. Soalan saya kepada semua, apakah maksud man overboard? Ada siapa-siapa boleh jawab? Man overboard? Orang lemas tuan. Jatuh daripada kapal. Okey, betul. Okey, man overboard ni maksudnya apabila orang jatuh ke kapal, dia belum lemas lagi. Dia jatuh daripada kapal atau jatuh dari vessel, itu kita akan panggil sebagai man overboard. Jadi, kelana kita kena tahu apa itu man overboard dan apa bendera interco yang perlu dinaikkan untuk menunjukkan pada orang sekeliling kita yang kita sedang dalam situasi man overboard. Okay. Dan nombor 11, kita ada 3 jenis cara pusingan untuk menyelamatkan orang yang jatuh ke laut. Antara dia Williamson turn lah. Okay, jadi dia perbezaan dia adalah macam mana dia nak approach mangsa tersebut. Ada yang dalam bulatan, ada yang ambil angle tertentu sebelum dia boleh sampai kepada mangsa tadi. Jadi kita punya peserta kita, calon kita perlu tahu 3 jenis cara macam mana nak menyelamat orang di laut, apa nama dia, okay, apa jenis turn dia,
dan apa beza dia antara satu sama lain. Okey. Jadi dalam gambar ni adalah kedudukan semasa tengah training lah. Ini training di pool. Okey, macam mana kita nak terapung dalam kumpulan, macam mana nak terapung dalam bulatan, dan yang ini macam mana kita nak masuk ke dalam kita punya rakit keselamatan lah. Okay, dalam kes ni rakit keselamatan ni dia boleh memuatkan 20 orang. Okey. Okey. Kemudian dari segi meteorologi, meteorologi ni dia agak interesting. Okey, peserta dia mesti tahu macam mana nak menerangkan tentang skala angin Beaufort. Okey. Skala angin Beaufort ni dia 1 hingga 12 antara laut yang sangat tenang kepada ribut taufan. Jadi dia satu skala yang berbentuk visual. Berbentuk visual. Jadi bila kita tengok benda tu, kita more or less kita boleh anggarkan kita dalam keadaan apa. Sebab semakin dia meningkat nombor tu, dia akan start dulu dengan contohnya laut bergelora, lepas tu kita ada ribut siklon, dan macam-macam lagi lah. Jadi peserta kita perlu tahu tentang Beaufort Wind and Sea Scale ni. Yang nombor 2 adalah menghuraikan jenis-jenis awan berikut. Jadi kalau boleh sebenarnya harapan kita kerana kita ambil tahulah jenis-jenis awan yang lain juga, tapi okey, untuk lulus ujian ni sila bagi tahu kita cirrus apa, cumulus stratus, nimbus stratus, cumulonimbus, apa jenis awan-awan ni kan. Yang mana awan berada di altitude yang tinggi, yang mana awan yang macam kapas, yang mana awan yang akan menunjukkan berlakunya hujan lebat atau ribut. Okey, jadi yang kita nak menjadikan benda ni sebagai pengetahuan am lah untuk kita punya calon. Yang ketiga, membentangkan kepada penilai tentang kaedah interpretasi jadual pasang surut laut dan mengapa ia signifikan. Yang ni saya ada bagi tahu pada awal tadi semasa kerja carta. Jadi dia kena baca lah sebab kita ada jadual pasang surut ni. Jadual ni bukan untuk dibaca. Sebab kadang-kadang orang dia terasa macam ya Allah tebalnya jadual pasang surut. Kejap lagi saya tunjukkan berapa tebal dia. Tapi sebenarnya yang kita concern kita cuma tempat kita sajalah. Sebab jadual pasang surut tu dia ada orang kata observation point dia dekat banyak perairan. Jadi kalau kita berada di Port Kelang contohnya, kita ambil Port Kelang sajalah. Tak perlu kita baca sampai ke Pulau Pinang, ke Kuantan, itu tak ada kaitan. Okey. Jadi memahami perbezaan antara kawasan tekanan tinggi dan tekanan rendah serta menerangkan bagaimana ribut boleh berlaku. Jadi pemahaman tentang ribut ni penting lah. Even lepas kita faham pun kadang-kadang ribut boleh muncul begitu saja di tengah laut. Macam orang yang baru karam di Bacok ni, dia kata serta-merta je tiba-tiba kawasan tu terkena ribut, padahal sebelum tu tak nampak macam nak berlaku ribut kan. Jadi itu pemahaman kita macam mana ribut tu boleh terbentuk. Kemudian nombor 5 tu lebih kepada soalan geografi lah, apa itu bayu laut, apa itu bayu darat, bezanya macam mana. Dan yang keenam, kita kena tahu peranan Jabatan Meteorologi Malaysia dalam hal ehwal kepelautan. Jadi boleh minta kelana laut kita pergi ke laman web Jabatan Meteorologi, membuat sedikit investigation apa maklumat yang dibekalkan oleh JMM kepada para nelayan, para pelaut. Ada semua di laman web mereka lah. Okey, jadi ini contoh barometer untuk menunjukkan sama ada cuaca baik atau cuaca tak baik ni. Jenis-jenis awan, termometer. Jadi ini semua berkaitan dengan meteorologi yang kita sebagai kelana laut kena faham lah. Okey, yang keempat, rule of the road. Rule of the road, undang-undang lalu lintas laut telah membaca dan memahami struktur international regulation for preventing collision at sea, COLREC, ataupun secara ringkasnya dipanggil rule of the road. Rule of the road ni sama macam yang Captain Muim cerita pada minggu lepas. Macam mana kalau vessel tu ada apa, kalau pesawat tu ada power, pesawat yang tak ada power macam mana, kalau dia glider. Okey, sama juga konsep dia sama. Sebab dalam rule of the road ni keutamaan kita bagi kepada yang tidak boleh berhenti serta-merta. Contohnya macam kapal layar. Okey, dan yang ada enjin ni dia perlu memberi jalan lah. Okey, yang kedua dia menerangkan kepada penilai tentang perbezaan antara giveaway vessel dan stand-on vessel. Stand-on vessel ni orang yang meneruskan dia punya perjalanan. Giveaway ni orang yang kena bagi jalan lah. Yang baru saya sebutkan tadi juga. Okey, menerangkan kaedah yang perlu dilakukan untuk mengelakkan pelanggaran di laut untuk kedua-dua bot enjin dan kapal layar, kapal atau perahu layar. Okey. Jadi kalau
dalam keadaan yang hampir bertembung di laut. Kadang-kadang benda ni menghairankan juga. Laut itu terbentang luas, tapi dia selalu juga ada pelanggaran. Kalau kita search kat YouTube, ship collision biasa berlaku, masih berlaku dan telah menyebabkan kerosakan yang teruk lah. Jadi itu sebab kita kena tahu perkara-perkara ni. Okey, menerangkan kepada penilai tentang 3 jenis bot atau kapal yang perlu dielakkan oleh kapal atau perahu layar bagi mengelakkan kemalangan di laut. Okey, yang ni kita biar dia investigate. Okey. Kadang-kadang ada kapal tu yang bukan under regulation kita. Jadi itu perlu kita elakkan contohnya. Okey, ada lagi 2-3 jenis lagi lah. Okey, kelima, menerangkan kepada penilai tentang lampu-lampu kapal bagi jenis-jenis kapal yang berbeza. Yang ni janganlah kita ambil semua jenis kapal lah, tapi kapal-kapal yang biasa adalah, contohnya macam tanker, okey, bulk carrier, okey, kapal FPSO ke. Jadi setiap ni dia ada lampu yang berbeza. Sebab bila malam kita nak tahu lampu ni penting lah. Lampu ni penting. Analogi yang biasa saya gunakan, contohnya kalau kita tengah bawa kereta kan, tiba-tiba dekat lane kita nampak lampu merah. Okey ke tak okey? Jawapan dia? Ada tak? Okey. Okey ke tak okey? Tak okey. Tak okey. Kenapa tak okey? Sebab biasanya warna putih. Okay. Actually, kalau dekat lane kita nampak warna putih, itu yang tak okey. Kalau dekat lane kita nampak lampu merah, maksudnya kita tengah follow dekat belakang kereta orang lain, betul? So, kalau kita nampak lampu putih itu tengah ada dekat lane kita, itu maksudnya dia tengah menuju ke arah kita. Maksudnya dia akan bertembung dengan kereta kita lah. Okay. Soalan saya tadi tu dekat lane kita. Ada terdengar bunyi-bunyi aneh macam alien ada hantar Morse code je dekat kita ni. Okey. Jadi dalam kapal pun sama. Dalam kapal pun sama. Kita nak tahu kapal tu sebenarnya sedang berlayar jauh dari kita ke, ataupun sedang menuju ke arah kita ke, atau kita tengah nampak bahagian sisi kapal ke. Kalau sisi kapal pula, kapal tu tengah menuju ke arah kanan ke atau ke arah kiri ke. Okey, jadi lampu-lampu kapal ni kita perlu tahulah. Okey. Secara umum dia. Kemudian keenam, mengetahui jenis-jenis sound signal, isyarat bunyi yang digunakan oleh kapal untuk melakukan perkara-perkara tertentu seperti berpusing ke kiri, enjin mengundur dan sebagainya. Jadi satu lagi alatan yang digunakan oleh kapal bila di laut untuk memberi isyarat kepada vessel lain adalah menggunakan sound signal, horn, ataupun dalam bahasa Melayu dia dipanggil bagas, bagas. So ton ataupun ton, okey. Jadi setiap sound ni dia membawa maksud yang berbeza dan beri indication kepada vessel-vessel keliling kita apa yang kita nak buat. Okey. Bayangkan dekat atas jalan raya yang memang ada line, yang memang ada bahu jalan, yang memang ada pembahagi jalan pun kita kena bagi tahu orang lain apa kita nak buat. Tak boleh macam kita tengah bawa-bawa kereta macam okey, rasa nak masuk kanan, masuk kanan. Kan? So kalau tak ada kereta, selamatlah. Kalau kita ada kereta, kita akan berlanggar dengan dia dan mungkin akan masuk paper hari esok. Okey, jadi kalau hari di atas kapal ni lebih lagi lah sebab lautan tu terbentang, semua orang ada dia punya arah tuju sendiri. Kalau kita tak bagi tahu ke mana kita nak pergi, orang lain mungkin akan berlanggar dengan kita. Okey. Okay, jadi inilah rules of the road, contoh-contoh dia macam mana kalau dua motor vessel bertemu ke mana nak pergi. Okey. Ini kalau ada boat, macam mana nak overtake dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh rule of the road. Okey, dan akhir sekali sebelum kita habis nakoda kelas 1, yang pertama untuk bahagian kelima ni, rekreasi marine. Ini kita buat atau tapi biasanya kelana-kelana laut kita ni dia adalah yang dah selesaikan 2-3 Sebab biasanya kalau dah buat satu, dia buat lagi satu kan. Yang pertama dia telah lulus ujian setawan kayak, anugerah kayak bintang 1. Boleh menunjukkan kepada penilai teknik-teknik asas pengendalian kayak dan apa yang perlu dibuat sekiranya kayak terbalik. Ini sangat simple lah. Jadi kalau dia tidak berminat dengan berkayak ni, atau menunjukkan kepada penilai cara menyediakan 3 jenis joran pancing yang berbeza dan menguraikan umpan-umpan yang berbeza bagi ikan tertentu,
perlu menunjukkan tahap ketegaran dia lah, telah memancing kes kurang-kurangnya 10 kali. Dan 10 kali itu ada ikan lah. Kalau 10 kali itu tak ada ikan, dia tak boleh dikira pemancing tegar lagi. Contohnya dia angkat, dia tunjuk umpan dia je, itu tak boleh lah. Okey, daripada jumlah tersebut, tiga sesi hendaklah dibuat di laut. Okey, atau kalau dia tidak minat mancing, dia boleh mengikuti sesi Introduction to Scuba Diving yang dikelolakan oleh sama ada PADI, NAWI, SDI, SSI. Minggu lalu Cikgu Halim dah ada share masa webinar pengangkat laut tentang diving center dan course provider ni. Jadi itu boleh kita buat lah. Kita tidak menaikkan sampai tahap open water lagi. Setakat ni masih ke tahap introduction. Atau kalau tidak berminat juga boleh mengikuti kursus asas perahu layar menggunakan perahu layar laser. Okey. Dan menjalankan teknik-teknik asas pelayaran. Okey. Yang ini sekarang ni contohnya macam skipper Norma dia ada membawa ahli-ahli kelana dia untuk berlayar juga. Okey, jadi selain daripada perahu layar saiz kecil yang dikendalikan oleh seorang, kita juga terima sekiranya mereka berlayar sebagai sebuah kru lah. Okey, jadi dia pun masih sama, dia kena ceritakan tentang dia punya pelayaran secara berkumpulan dan apa peranan dia dan macam mana penggiliran peranan tu dibuat sepanjang pelayaran lah. Okey, dan yang seterusnya, atau dia telah lulus lesen kelas B radio amatur, dan menghuraikan tentang kegunaan radio amatur, mesti ada 9 whisky, atau telah melakukan aktiviti whitewater rafting tidak kurang 3 kali di lokasi berbeza lah, dan mampu menerangkan segala langkah keselamatan dan teknik yang digunakan dalam aktiviti ini. Okey, jadi itu untuk nakhoda kelas 1. Saya minta break selama 3 minit, saya nak pergi tanda sekejap. Jadi nanti kita sambung. Terima kasih. Okey. Mohon maaf atas selingan. So saya teruskan lagi. Okey, ini adalah contoh rekreasi marine yang kita jalankan lah. Okey, yang penting dekat radio amatur tu ada gambar Cikgu Fauzan lah, itu penting lah. Okey. Dengar tak? Okay, ni tadi rekreasi yang kita buat lah. Tapi gambar yang saya gunakan ni baru saya perasan kurang tepat. Ni bukan perahu layar laser, ini perahu layar optimis. Laser dia berbeza sikit. Okay, yang ni komunikasi radio, yang ni kayak, yang ni diving lah. Okay,
Pemakaian lencana dia, okey, pertama dia dipakai di atas lencana keahlian. Lencana keahlian, kalau lelaki di atas poket sebelah kiri lah. Okey, dan dipakai secara pergantian. Maksudnya mula-mula dengan lencana nakoda kelas 2, dan selepas dia lulus kelas 1, dia boleh cabut lencana kelas 2 tu dan pakai kelas 1. Okey, rupa dia macam dalam gambar ni lah. Okey. Bila dah ada keempat-empat lencana, campur lencana nakoda tu dan memakai rambu, dia boleh pakai rambu macam ni lah. Dalam sesi perkemahan, dia boleh pakai lengan pendek berserta beret, sama juga untuk wanita berserta beret. Dan kalau dalam sesi rasmi ataupun mesyuarat rasmi, dia boleh pakai, lelaki boleh pakai long sleeve. Okey. Dan pig cap, perempuan dia pakai bowler hat. Okey, jadi ini rupa bila kita dah dah memakai rambu. Kita pakai rambu di lengan kiri. Epaulet kita masih lagi epaulet kelana biasa lah. Jadi untuk gambar bushman tong merah tu yang kita pakai di sebelah kanan, selepas kita dapat BP award, yang tu kita belum dapat dia punya sketch lagi daripada designer. Nanti kalau ada saya akan share dalam peluang yang berikutnya lah. Okey, jadi pukul 10. Okey, dah habis dah saya punya saya punya sesi. Jadi saya tutup dulu yang ni. Okey. Stop Stop sharing. Dah hilang dah dia punya dia punya slide tu. Ya, okey. Okey. Okeylah, jadi alhamdulillah selesailah kita punya kita punya perkongsian untuk dua lencana ni, lencana nakoda kelas 2, lencana nakoda kelas 1. Okey, macam yang kita nampak, dia adalah lencana-lencana yang balance lah antara praktikal dan teori. Kebanyakannya boleh dicari sendiri oleh calon kelana laut tersebut. Tidak perlu kita spoon feed sebab maklumat sekarang ada banyak sumber. Jadi kalau kita nak buat secara dalam camp pun boleh, tapi saya prefer untuk kelana ni kita bagi dia assignment style lah, supaya dia dapat cari maklumat tu, dan kita semak lepas tu kalau bendanya tak betul kita betulkan. Jadi yang lain-lain tu dia banyak praktikal lah. Dia kena tahu mengendalikan bot dan sebagainya. Okey, jadi itulah pendekatan kita sebab umur kelana ni ada paling kurang pun 7 tahun. 18 hingga 25 tu paling lewat untuk dia pergi BPA. Okay, jadi dalam masa 7 tahun tu, ya ada jugalah orang yang cakap dengan saya kan, umur 20 tahun dah dapat BPA. Maksudnya dah selesai lencana-lencana kelana kan. 20 tahun pun dah selesai. Jadi apatah lagi untuk lagi 5 tahun tu, kalau dia melangutnya mungkin hidup dia akan kemurungan. Jadi kita bagi lagi 2 lencana yang tidaklah begitu complicated untuk diselesaikan supaya tambah ilmu dia lah, khasnya sebagai pelaut ni. Okey, slide ni boleh di-emailkan untuk rujukan? Boleh, tak ada masalah. Perlu ke kita kenakan bayaran seperti RM500 satu slide? Tak perlu. tak ada, free of charge. Okey. Kalau ada charge, share lah ya. Boleh makan kat Sani Char-Kway-Teow. Okey, settle. Okey, ada ke soalan-soalan yang saya tinggal? Belum lagi kan? Okey, jangan risaulah. Kalau ada siapa-siapa yang memerlukan ni, tinggalkan je macam email address. Nanti saya akan emailkan. Sebenarnya slide ni ringkas sangat. Dia lebih kepada overview lah. Jadi kita ada juga slide untuk yang khusus berkenaan dengan carta laut tu sendiri. Macam mana kita nak menjalankan kerja carta. Jadi itu nanti mungkin boleh buat sesi berasingan.